Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sambil anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi kerajaan telah pun dicadangkan untuk membenarkan pengeluaran RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja untuk kali terakhir secara one-off payment, yang mana pengeluaran ini dicadangkan diberikan nama iaitu iCeria. Okey, cadangan ini telah pun dicadangkan oleh Datuk Seri Muhammad Salim, iaitu Ahli Parlimen Kerajaan daripada Barisan Nasional ketika perbahasan titah diraja di Dewan Rakyat, kerana beliau mengatakan bahawa terdapat keperluan mendesak daripada sebilangan rakyat Malaysia untuk menggunakan wang persaraan mereka bagi tujuan meneruskan kehidupan. Tambahan pula dengan faktor musibah banjir, kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan serta pelbagai isu yang timbul sekarang ini, ramai pencarum mendesak lagi untuk diteruskan pengeluaran sebanyak RM10,000 untuk kali yang terakhir ini. Malah beliau tadi menyatakan bahawa beliau bukan hendak menafikan bahawa ramai yang mempunyai baki simpanan yang kurang apabila mencapai pada usia persaraan, tetapi kita tidak realistik apabila kita berkatakan tentang masa hadapan, namun kita menafikan tentang masa sekarang. Dan cadangan beliau untuk pelaksanaan iCeria ini telah pun mendapat persetujuan sokongan daripada beberapa ahli parlimen, lebih daripada 5 orang ahli parlimen, termasuk daripada Bebas, Pembangkang dan juga ahli parlimen di dalam blok kerajaan. Okey, jadi cadangan ini yang pertamanya adalah satu cadangan yang baik, walaupun terdapat pelbagai kaedah ataupun terdapat pelbagai individu ahli parlimen yang menyatakan akan menyuarakan berkenaan dengan isu ini. Apa sahaja cadangan yang menyarankan kepada kerajaan untuk dibenarkan pengeluaran bagi kali terakhir ini adalah satu cadangan yang baik. Yang kedua berkenaan dengan nama ditukarkan kepada iCeria. Saya sejak daripada awal lagi apabila diwujudkan pengeluaran daripada skim iSinar itu sendiri, pada saya walaupun mungkin terdapat penjelasan tertentu apabila setiap pengeluaran ini dibezakan, mungkin memudahkan untuk kerajaan ataupun pihak kedai BSP sendiri untuk membeza-bezakan satu-satu jenis pengeluaran itu, tetapi pada saya ianya lebih mudah untuk menggunakan nama yang sedia ada, kerana apabila kita menggunakan nama yang sedia ada iaitu iCitra ataupun iSinar sebagai contoh, ia lebih mudah kerana ianya hanya perlu menggunakan sistem permohonan yang sedia ada. Sistem permohonan tersebut hanya perlu diubah sesuai sedikit bagi membolehkan, sebagai contoh, kita membuat pindaan untuk menambahkan pengeluaran kita tambahan sebanyak RM10,000 lagi. Sebagai contoh, pernah dilakukan di dalam pengeluaran iSinar, maafkan saya, apabila dibenarkan untuk melakukan pindaan pada bulan Mac 2021. Jadi apabila dicanangkan berkenaan dengan penukaran nama, pada saya secara umumnya tidak ada sebarang masalah, tetapi secara khususnya jika kita berniat untuk membantu rakyat, mempercepatkan bantuan kepada rakyat, lebih sesuai untuk dikekalkan sahaja. Tidak perlu untuk mewujudkan sistem baru, tidak perlu untuk mewujudkan banner-banner dan segala benda untuk mereka bentuk desain sistem, memerlukan masa sebulan lebih dan juga mungkin lebih daripada itu. Ini semua akan mengganggu urusan bantuan wang tunai kepada rakyat. Dan seterusnya, yang ketiga adalah saya mengharapkan dalam perbahasan dan juga perbincangan berkenaan dengan usul titah diraja ini akan lebih ramai lagi ahli parlimen yang berada, yang akan hadir pada hari-hari yang akan datang ini untuk menyuarakan berkenaan dengan isu dan juga tuntutan untuk pengeluaran KWSP kali terakhir ini, memandangkan majoriti rakyat daripada kalangan pencarum memang sangat-sangat memerlukan pengeluaran ini bagi kereta akhir. Pelbagai kaedah telah pun kita gunakan daripada politician, daripada NGO, daripada individu sehinggalah kepada Yang di-Pertuan Agong.
Dan secara peribadi saya merasakan bahawa isu ini sebenarnya tidak perlu sampai kepada memorandum ataupun petition kepada Yang di-Pertuan Agong. Apabila kerajaan itu telah tahu bahawa rakyat memerlukan, sepatutnya daripada peringkat awal lagi pengeluaran ini telah pun dibenarkan dan dilakukan, memandangkan ianya adalah permintaan buat kali yang terakhir. Tambahan pula dengan prestasi kewangan KWSP yang semakin baik, yang bertambah baik sekarang ini, dan dijangkakan dividen juga akan dibayar pada kadar yang lebih tinggi sekitar 6%. Jadi kesemua petunjuk ini menunjukkan bahawa KWSP mampu untuk melaksanakan pengeluaran ini buat kali terakhir, yang mana matlamat pengeluaran ini insya-Allah akan dapat direalisasikan, akan dapat orang kata dilaksanakan, dan bagi membantu untuk memudah rakyat daripada segi apa aspek sekalipun, sama ada untuk mereka memulakan kehidupan yang baru, untuk kelestarian kehidupan harian mereka, ataupun untuk keperluan-keperluan yang lain, sama ada menyelesaikan hutang ataupun sebagainya. Wajar untuk diteruskan, perjuangan harus diteruskan, nama tu terpulang, tetapi pada saya lebih baik ianya dikekalkan sahaja. Dan secara peribadi saya berharap dalam tempoh minggu ini semakin ramai ahli parlimen akan bersuarakan tentang isu ini, menunjukkan kepada kerajaan bahawa kita tegas dan kita bersungguh dalam permohonan dan juga tuntutan kita untuk kali terakhir ini. Itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini, dan insya-Allah teruskan berdoa semoga semua urusan kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibukakan hati pemimpin kita agar untuk membenarkan pengeluaran KWSP 10,000 secara one off untuk kali yang terakhir. Itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. Jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsi kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang pandangan, sebarang persoalan ataupun sebarang masalah, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun ruangan Facebook saya. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.